Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai penduduk pelbagai kaum dan budaya dengan kepelbagaian warisan kesenian musik dan alat-alat musik tempatan. Selain Melayu, bangsa lain seperti Cina, India, orang asal serta suku-suku di Sabah dan Sarawak turut memberi sumbangan besar terhadap kepelbagaian musik ini. Secara tidak langsung, musik Melayu telah menerima pengaruh daripada masyarakat dan kaum pribumi di tanah air sendiri. Apabila kita bercerita mengenai muzik tradisional, kita akan teringat bahawa tujuannya adalah untuk hiburan semata. Namun sebenarnya, muzik tradisional di negara kita digunakan juga sebagai lambang budaya sesuatu bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Malaysia kaya dengan pelbagai alat musik di dalam ensembel tertentu. Di antaranya adalah ensembel gamelan yang terdiri dari alat musik ketukan seperti bonang, keromong, gendang dan sarun. Traditional music ni, apa yang saya faham, traditional music ni adalah muzik asal yang ada pada sesebuah etnik tu. Itu yang dipanggilkan traditional. Maksudnya perkataan traditional ni benda yang susah untuk nak diubah sebenarnya. Maknanya daripada tahun ke tahun tu, kalau main macam tu lah seterusnya. Dibawa, orang kata, daripada lapisan ke setiap lapisan. Itu muzik tradisional. Muzik tradisional ni, di samping tu kita kena bagi pelapis-pelapis tahu apa itu muzik tradisional. Dan bagi saya, muzik tradisional ni dia merupakan satu yang orang panggil bukan muzik semata-mata. Dia adalah untuk mengenali jati diri kita, siapa kita, dari mana kita dan kenapa kita berada dalam culture ataupun bidang tu. Itu. Sewaktu awal dulu, muzik tradisional Malaysia ini ataupun tradisional Melayu lebih dipelopori oleh sesetengah genre sahaja. Contohnya kalau Gazapati di belah utara, Gazapati saja. Kalau Zapin ataupun Ghazal di belah Johor saja. Dona saya di Melaka, dan lagu-lagu Minang semuanya di sebelah Negeri Sembilan. Etnik-etnik lain seperti Iban dan juga etnik-etnik Iban, etnik-etnik Dusun, Sabah, Sarawak, Borneo. Waktu itu macam tu saja. Dan kemudian apabila wujudnya institusi pengajian tinggi dari segi ilmu-ilmu kesenian, terutamanya kesenian muzik tradisional seperti Aswara, UiTM, UPSI dan sebagainya, waktu itu ilmu-ilmu telah diterapkan kepada generasi-generasi muda dan akhirnya generasi muda pakai ilmu-ilmu ini dan lebih berani untuk beradaptasi elemen-elemen muzik tradisional Malaysia ke dalam elemen-elemen muzik baru, muzik moden. Dan kini apabila mendapat sokongan daripada pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan dan juga bukan termasuk agensi kerajaan dan juga agensi bukan kerajaan, maka terhasillah karya-karya baru yang mengenengahkan elemen-elemen tradisi ke dalam muzik-muzik moden sekarang ni. Salah satu tarikan pelancongan di negara ini adalah melalui muzik tradisional yang menjadi identiti bangsa. Gamelan terdiri daripada alat muzik tradisional perkusi. Apa itu tradisi gamelan Melayu? Dan dia mengekalkan ketradisian gamelan Melayu ini dalam waktu yang sama. Dia mengembangkan inovasi untuk membolehkan gamelan ini menarik ramai lagi generasi-generasi muda belajar. Jadi sepatutnya kita melahirkan lebih ramai lagi orang-orang macam Tengku Omar ni, khasnya di KL sana, di mana di situ ada pasaran untuk gamelan. Jadi orang muda di sana boleh hidup, boleh mengkomersialkan gamelan. Jadi tidaklah mati bunyi gamelan itu. Berbanding macam di Terengganu ni, pasaran untuk gamelan agak terhad.
sebuah kumpulan muzik ini memberi nafas baharu dengan penambahan muzik yang lebih kontemporari dan moden. Tujuan utama penubuhan Gangsa Pura adalah mendekati pendengar baharu terutama anak muda dalam seni muzik gamelan Melayu yang pada masa ini hanya popular dalam sesetengah kelompok pemain muzik sahaja. Gangsa Pura masa first ditubuhkan 2016 itu adalah hasil kerja saya dan juga Umar yang kita tubuhkan dengan orang-orang yang tak ada saluran untuk terus berkarya lepas dah grad. Tak kisahlah dia grad daripada muzik ataupun grad di luar muzik tapi dia ambil gamelan, dia tak ada saluran seterusnya untuk terus perform, terus buat konsert, terus praktis. So kita ada line-up yang daripada alumni Aswara, ada daripada alumni UTP, ada certain daripada Uniten dan sebagainya. So orang-orang ni sebenarnya adalah daytime job dia adalah engineer ataupun office work accountants, lawyers, but pada waktu malam dia perform dengan Gangsa Pura. Dalam Gangsa Pura ni kita sebenarnya tak ada keanggotaan yang tetap sebab keahlian dia terbukalah sometimes sebab secara jujurnya Gangsa Pura ni ditubuhkan atas minat untuk kita mengembangkan tradisi gamelan Melayu dalam konteks persembahan, komposisi dan sebagainya. Jadi kita rekrut ahli tu terbuka. Mana siapa yang suka main gamelan dan memang minat dengan gamelan, jadi kita akan rekrut lah, dia come and go lah sebab kita punya keahlian punya latar belakang tu dari pelbagai, daripada pada universiti sampailah orang yang memang minat gamelan Melayu tapi dalam bidang yang berbeza. Gamelan ialah satu daripada cabang kesenian yang mempunyai keunikannya yang tersendiri kerana ia bermula daripada istana, bermula dari dalam istana dan hanya dibawa keluar sekitar akhir tahun 60-an lalu untuk dinikmati oleh orang ramai. Dan sebagai satu daripada cabang kesenian istana, ia mempunyai tradisi-tradisinya yang tersendiri yang cukup kaya. Jadi itulah yang kita cuba tunjukkan melalui pemeliharaan dan pengembangan kesenian gamelan Melayu ini. Ia adalah satu bentuk muzik dan boleh juga dipaparkan dalam bentuk tarian. Di antara strategi dalam memupuk minat kepada orang muda untuk meminati muzik tradisional adalah dengan membuat gubahan lagu yang boleh menarik minat generasi baharu serta penggunaan medium media baharu mengikut peredaran masa. Kalau contemporary ini dia satu ciptaan yang memang sifatnya hampir ke moden, mana dia dah ada intro yang bukan intro, endingnya, dia punya pertengahannya tu dah apa ni, dia sifatnya kreatif, satu gubahan yang kreatif dan lebih menarik. Jadi bila benda yang menarik ni memang anak muda dia sukalah. Kalau orang tradisional ni lain sikit. Alat muzik Melayu merupakan warisan tradisional masyarakat di negara kita. Pemeliharaan alat muzik Melayu tradisional perlu dilakukan agar tidak pupus dalam arus pemodenan. Okey, sebab saya juga seorang pemain seruling. Jadi sebagai seorang pemain seruling, kita ada banyak seruling, koleksi seruling kerana berbeza nada, berbeza key. Jadi ini adalah dalam key G. Dan ada lagi seruling ada key A, D, E. Semuanya berbeza saiz dan juga berbeza rupa.
Kalau di Malaysia ni, muzik tradisional kita ada beberapa kelompok. Satu Melayu, lepas tu kita ada India, kita ada Cina, lepas tu kita ada etnik-etnik dekat Sabah Sarawak sana kan. Itu antara kelompok-kelompok muzik tradisional yang ada dekat Malaysia lah. Kita banyak lagi pada berbanding dengan negara lain. Kita Malaysia ni antara yang banyak muzik tradisional kelompok-kelompok. Macam tu. Gang Sepura ditubuhkan untuk kita memberi pendedahan kesedaran kepada rakyat berkenaan dengan tradisi Malaysia. Terutamanya apa yang kami bawakan adalah gamelan Melayu. Jadi kita punya misi adalah untuk memperkembangkan gamelan Melayu tu dalam pelbagai konteks, dari segi pendidikan, dari segi persembahan, dan juga kita nak bagi ruang masyarakat luar untuk mempelajari apa itu gamelan Melayu. Dalam kata lain, sebagai platform kepada semua masyarakat, sebab kita nak dapatkan gamelan tu susah. Jadi kita melihat misi kita menyediakan platform kepada masyarakat supaya mudah mereka untuk mempelajari tradisi kita. Apabila kita melihat dari pelbagai sudut, penting untuk kita menjaga muzik tradisional ini kerana ia juga menjadi identiti kepada negara yang bersesuaian dengan jolokan Malaysia Truly Asia. Saya tengok pada awal dia, pada dasarnya, bagi golongan-golongan yang memperjuangkan muzik tradisional, maksudnya memperjuangkan pejuang muzik asal ni, pada awalnya tidak menerima benda ni. Maknanya bagi mereka, kita tak boleh nak ubah, kita tak boleh nak letakkan muzik tradisional tu di dalam kelompok-kelompok muzik yang lain. Maksudnya muzik tradisional ni dia independen, maksudnya berdiri dengan sendiri. Tapi bagi saya personally, saya tengok potensi alat-alat pergendangan yang ada dekat Malaysia ni, kita boleh pergi jauh. Kita boleh accompaniment, boleh main dengan muzik barat, kita boleh main dengan muzik-muzik etnik yang lain. Dan disebabkan itu, saya mempunyai banyak koleksi-koleksi alat-alat muzik, termasuklah alat-alat muzik tradisional Melayu, tradisional Cina, tradisional Arab dan sebagainya. Dan dalam koleksi saya ada lebih kurang hampir 40 alat muzik yang sudah pun dalam koleksi saya, termasuklah akordion, seruling, gambus, kanun, baglama, gendang-gendang Melayu, kompang dan sebagainya lah, banyak. Gitar, bass, piano, keyboard dan sebagainya. Memainkan alat muzik tradisional bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Banyak masa dan tenaga perlu dilabur bagi mempelajarinya. Adalah menjadi satu kelebihan bagi mereka yang mempunyai bakat dan kemahiran. Banyak kejayaan yang telah negara kita capai sehingga muzik tradisional dikenali sehingga ke luar negara. Okey, saya ada pengalaman di mana saya pernah membuat persembahan dan betul-betul menjayakan festival di luar negara. Salah satunya Asian Korea Flute Festival pada tahun 2017 tak silap saya. Dan flute ataupun seruling salah satu major instrumen saya lah. Dan saya boleh memainkan lebih daripada 25 alat muzik, di mana saya mempelajari pelbagai alat muzik dan saya dapat memainkan basic, dan juga saya dapat memainkannya dengan baiklah dalam semua alat muzik, dan salah satunya ialah seruling Melayu. Okey, jadi saya membawakan alat muzik seruling Melayu ini dalam festival tersebut di Korea dan juga Filipina. Jadi pada waktu itu saya mewakili Malaysia membawa alat muzik seruling bambu, seruling Melayu. Jadi ada 11 buah negara, Vietnam, Thailand, Indonesia, Brunei, China, Cambodia dan sebagainya, dan juga Korea. Mereka masing-masing mampamerkan kebolehan masing-masing, mampamerkan cara mainan tradisional masing-masing. Jadi apa yang saya nampak pada waktu itu, mereka sangat teknikal. Maksudnya mainnya laju dengan bunyi-bunyian dia laju dan sangat orang kata mempesona lah. Orang tengok, wow, dahsyatnya. Jadi waktu itu saya terfikir, orang nak tengok permainan ke ataupun orang nak tengok bunyi? Jadi saya lebih pada bunyi.
bunyi Melayu. Jadi saya mainkan hanya lagu Melayu, lagu simple macam lagu Gurindam Jiwa ataupun lagu Arwah Tan Sri SM Salim. Lagu Melayu asli saya memainkan dengan seruling, dengan penuh lembut, dengan lenggok yang mendayu-dayu. Pada waktu tu semua diam. Dan salah seorang pengarah muzik pengarah muzik pada Filipina yang ada dalam festival tu, dia merupakan macam headmaster lah dalam program tersebut, dan kami akan memainkan dia punya piece, dia punya lagu dalam konsert tersebut, dan dia mengatakan this is the most beautiful thing I ever heard in my life. Dia cakap, bermaksud waktu tu saya pun teruja sebab dia kata kita mahu mendengar muzik tu menyentuh jiwa. Ada setengah orang dia ingin melihat muzik itu, ada setengah orang ingin mendengar, tapi lebih ramai orang sebenarnya ingin merasai muzik itu tersebut. Untuk melestarikan warisan muzik tradisional ini bukan sesuatu yang mudah. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk memperkenalkan seni warisan kita dan juga generasi baharu yang telah memahami dan menghayati kesenian muzik ini. Mereka berpendapat bahawa terdapat pelbagai cabaran dan rintangan. Okey, sebenarnya sudah banyak cara ataupun kaedah dan juga pendedahan yang disalurkan oleh badan-badan kerajaan dan juga bukan kerajaan, NGO dan sebagainya, tentang alat-alat muzik ataupun irama-irama Malaysia di dalam pendidikan, di dalam media-media sosial, pertandingan, program macam-macam untuk masyarakat. Tetapi banyak generasi baru ini ambil mudah dan juga ambil sambil lewat, orang kata pandang remeh lah dengan benda-benda macam ni, dengan benda-benda tradisional ni. Mereka lebih kepada elemen-elemen yang lebih moden. Muzik ni sebenarnya boleh digabungkan. Universal dari segi rules dan juga keharmonian bunyi itu. Jadi saya sejujurnya saya ke arah itu. Saya ingin membawa muzik pergendangan Melayu ni lebih ke tengah lagi. Maksudnya orang tengok, orang tak galak dengan muzik kita. Kalau orang tengok main gendang, sama seperti orang pandang drum juga. Saya lebih ke arah itu. Jadi kita gabung je, selagi benda tu boleh diterima umum oleh masyarakat, boleh sedap didengar oleh haluan telinga masyarakat, so tak ada masalah, gabungnya. Kalau nak ikutkan hukum, nak ikutkan perbezaan dia tu, memang banyak perbezaan skop persembahan dari segi gamelan, wayang kulit dan sebagainya, memang berbeza. Antara salah satu sebab kenapa kita pegangkan dalam bandar tradisional ni, maksudnya bukan untuk cari job luar ataupun luar Malaysia, tapi untuk mengekalkan generasinya, dan di samping itu untuk mempertontonkan kepada dunia apa yang Malaysia ada. Kerjasama semua pihak, terutama generasi muda, amat diperlukan agar muzik tradisional di negara kita terus berkekalan. Harapan saya pada anak-anak muda kat luar, pada golongan-golongan belia lah saya katakan, golongan-golongan belia, pada yang baru start dengan muzik tradisional ni ataupun dah lama dah start, cuba buka kita punya hati, bawa muzik kita ni pergi jauh lagi. Main sebagus-bagusnya, seikhlas-ikhlas hatinya. Jangan kita takut, pergi je ke depan. Sebab apa? Kalau kita blok otak kita ni dengan pendapat-pendapat yang negatif tu, kita tak akan pergi jauh. Dan muzik kita sampai bila-bila pun orang tak kenal lah. Macam tu. Sebenarnya kita tak mengharapkan orang menghargai, tapi kalau kita seikhlas kita bagi, automatically orang akan menghargai. Kita tak perlu cakap apa pun, just buat je. Harapan saya lah, lebih ramai lagi anak-anak muda akan belajar gamelan dan boleh meniupkan macam satu revolusi untuk mereka menikmati bunyi gamelan yang unik, di samping muzik-muzik moden yang lain. Jangan takut untuk berkreativiti pada generasi muda, kerana
dah banyak agensi kerajaan betul-betul dan juga bukan kerajaan telah menyalurkan dan mendedahkan menganjurkan pelbagai program-program untuk mendedahkan tentang alat-alat muzik tradisional di serata negara kita. Jadi tapi masih lagi ada golongan-golongan yang tak berani. Maksudnya alat muzik ni boleh ke masuk dengan muzik ni? Muzik ni boleh ke dimasukkan dengan alat muzik ni? Masih lagi ada was-was tu. Itulah pentingnya ilmu. Jadi harapan saya, tuntutlah ilmu, jumpalah dengan guru-guru, terokailah apa ilmu-ilmu yang ada dan juga jangan sesekali takut untuk berkreativiti. Berani berkreativiti. Salah itu ialah salah satu guru yang paling berkesan apabila salah. Apabila betul ataupun menjadi, itu ialah satu kejayaan dalam kita punya penghasilan idea-idea kreativiti kita. Tuntutlah ilmu dalam apa cara sekalipun, jumpa dengan orang. Sekarang ni kita zaman-zaman internet semua di hujung jari, boleh Google pun tak ada masalah. Tuntut ilmu dan berkreativiti lah dengan sebebas-bebasnya. Janji tidak melampaui batas. Jika ensemble gamelan berjaya dipertontonkan kepada khalayak luar dari istana pada tahun 60-an, kenapa pada zaman sekarang tidak kita usahakan agar muzik ini diperluaskan lagi capaiannya sehingga ke seluruh pelosok dunia? Oleh itu, peluang harus diberikan kepada golongan anak muda kita agar lebih kreatif dan berani mengolah muzik tradisional agar ia sesuai dengan peredaran zaman demi kelestarian identiti bangsa dan negara.